17 hari dan ahli kumpulan saya Raja Nuzarin Sofia akan membentangkan tentang perayaan berbilang kaum di Malaysia. Perayaan bermaksud sesuatu aktiviti yang disambut oleh masyarakat ataupun kaum. Kebiasaannya, sesuatu perayaan itu disambut oleh sesebuah masyarakat ataupun kaum adalah bertujuan untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada suatu dahulu. Selain itu, perayaan juga disambut berdasarkan agama yang dianuti. Di Malaysia mempunyai berbilang kaum seperti Cina, India dan Melayu yang terdapat pelbagai jenis perayaan untuk disambut pada setiap tahun. Malaysia yang terdiri daripada 3 kaum pastinya menyambut perayaan seperti yang kita ketahui, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Korban, Deepawali, Tahun Baru Cina dan pelbagai lagi. Di samping itu, masyarakat di negara ini mengamalkan amalan berkongsi perayaan dan menghormati perayaan kaum lain. Usaha saling mengenali al-ta'aruf perlu dipupuk bagi mengingatkan tahap sensitiviti antara satu sama lain, dan masa yang sama syiar Islam dapat diteguhkan ke semua perayaan di Malaysia disambut bersama-sama, tidak mengira bangsa dan agama. Hal ini kerana wujudnya kesefahaman dan perpaduan yang utuh masyarakat majmuk di Malaysia. Seterusnya, kepentingan kajian kami adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang perayaan di Malaysia dengan lebih mendalam agar memperolehi pengetahuan tentang perayaan dan perpaduan kaum yang teramatlah penting dalam membina negara yang aman, damai dan harmoni. Kajian ini juga boleh dijadikan sebagai panduan untuk semua agar sentiasa menghormati kaum lain supaya masyarakat akan lebih harmoni. Perkara ini amat penting kerana Malaysia adalah negara yang kaya dengan rakyat yang berbilang kaum. Objektif kajian kami adalah untuk mengkaji jenis perayaan, mengkaji latar belakang dan keunikan perayaan di Malaysia, mengenal pasti kebaikan dan kepentingan perayaan. Selain itu, kami punya objektif adalah untuk cara perpaduan dalam pelbagaian agama dapat diwujudkan. Skop kajian kami adalah untuk mencapai objektif, iaitu dengan mengkaji jenis perayaan iaitu dari kaum Cina, India dan Melayu. Selain itu adalah untuk mengkaji latar belakang perayaan dan keunikan perayaan. Seterusnya, kajian ini mengkaji kebaikan dan kepentingan perayaan yang terdapat di Malaysia dan tidak dilupakan juga bagaimana perpaduan dalam kepelbagaian kaum dapat diwujudkan melalui perayaan di Malaysia. Seterusnya, terdapat jenis perayaan yang disambut di Malaysia mengikut kaum. Antaranya adalah Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri disambut pada tanggal 1 Syawal tahun Hijrah. Semua masyarakat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam bahasa Arab Idul Fitri, yang bermaksud perayaan buka puasa. Di Malaysia, perayaan ini disambut oleh majoriti kaum Melayu dan terdapat juga nama lain dalam perayaan ini, iaitu Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah dan Hari Raya Lebaran. Sebelum menyambut perayaan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa sepanjang bulan Ramadan dan mereka juga diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib juga dan mereka akan membayar sebelum Hari Raya Aidilfitri dan membayar waktu bulan puasa. Antara keunikan untuk Hari Raya Aidilfitri ialah pada hari raya, apabila terbitnya fajar subuh, akan kedengarlah takbir bergema, lepas tu sama ada di masjid, surau, televisyen dan radio. Takbir hari raya ini bertujuan untuk memuji kebesaran ilahi dan menguatkan keimanan orang Islam supaya menjadi manusia yang soleh dan bertakwa. Pada hari raya juga dapat dilihat budaya kunjung mengunjung. Rata-rata penduduk akan mengunjungi rumah saudara mara, saudara handai dengan bermaaf-maafan serta menikmati hidangan kuih-muih yang disediakan.
Okey, cara ini merapatkan lagi perhubungan antara hubungan saudara mara dan sahabat handai. Seterusnya kita akan sambung dengan jenis perayaan kepada kawan saya. Seterusnya adalah perayaan kaum India seperti mana menganut agama Hindu dan terdapat pelbagai jenis perayaan yang disambut oleh agama Hindu. Walau bagaimanapun, perayaan yang akan dikaji adalah Deepavali dan Thaipusam kerana perayaan ini adalah yang paling Malaysia. Perayaan Deepavali adalah kejahilan dan kejahatan serta menguatkan dan memelihara nilai-nilai murni. Pada hari Deepavali, manusia diberi peluang untuk mengimbaskan kembali segala perlakuan yang lalu sama ada baik. Deepavali daripada dua perkataan iaitu Deepam dan Vali. Vali bererti barisan ataupun jadi Deepavali membawa maksud sebarisan pelita atau sederetan pelita. Cahaya pelita melambangkan penghapusan kegelapan, restu Tuhan dan menghindarkan manusia dari segala kejahatan. Terdapat banyak mitos dan sejarah tentang perayaan ini. Bukan tarikh permulaan perayaan ini. Seterusnya adalah perayaan Thaipusam. Tiga tempat yang sangat terkenal di kalangan penganut Hindu untuk menyambut perayaan ini adalah di Batu Cave, Selangor, Quill Waterfall, Pulau Pinang dan Sungai Petani, Kedah. Perayaan ini bermula di malam hari bulan penuh iaitu bulan Tai mengikut kiraan kalender Tamil. Ketika itu, bulan yang mengambang penuh bergerak melintasi bintang bersinar terang dipanggil Pusam. Bermula dari senja, mereka akan berkumpul ke tempat tersebut untuk menyempurnakan penyembahan mereka kepada Dewa Murugan atau Dewa Subramaniam. Penganut-penganut agama Hindu bernazam menghapuskan dosa mereka yang telah lalu dan akan mandi di sebatang anak sungai tidak jauh dari Batu Cave. Kemudian mereka akan bersiap sedia untuk memikul kavadi untuk dipersembahkan kepada Dewa Murugan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keunikan perayaan ini. Untuk perayaan Deepavali, mereka akan melakukan upacara memasang pelita untuk memperingati dewa-dewi mereka. Selain itu, mereka juga memasang lampu-lampu moden dengan meriah untuk menyambut kedatangan Dewa Kemakmuran dan Kekayaan, iaitu Dewa Laksmi. Keunikan seterusnya, pada pagi hari mereka akan menghiasi rumah mereka dengan kolam atau rangoli, iaitu hiasan lantai yang dibuat daripada beras. Kebiasaannya kolam ini dibuat di hadapan pintu rumah untuk memberikan kesejahteraan dan kerahmatan. Di samping itu, penganut Hindu akan melakukan upacara mandi minyak bibijan pada awal pagi sebelum matahari terbit. Ini bertujuan untuk penyucian badan dan semangat. Selepas itu, mereka akan saling berkunjung ke rumah saudara mara dan sahabat handai. Mereka akan menghidangkan dengan pelbagai makanan tradisional kaum India yang terkenal seperti halwa dan ladu. Seterusnya adalah keunikan perayaan Thaipusam, iaitu disambut dengan pementasan drama, tarian. Di samping itu, kita dapat lihat upacara penyucian dosa dengan membawa kavadi yang agak berat dengan cara mencucuk bahagian badan seperti leher, belakang badan, pipi. Ini merupakan satu perkara yang luar biasa dan jarang dilihat yang menjadikan ianya sebagai satu keunikan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Seterusnya adalah perayaan yang terakhir, iaitu perayaan kaum Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang paling penting bagi orang Cina. Tahun Baru Cina adalah hari pertama bulan 1 bagi Imlek Cina, tetapi aktiviti perayaan ini biasanya berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Tahun Baru Cina juga secara umumnya dipanggil Guonian. Perayaan Tahun Baru Cina akan berlarutan lebih kurang selama setengah bulan. Selepas merayakan Hari Cap Gome yang jatuh pada 15 hari bulan, perayaan Tahun Baru Cina ini disambut setiap kali menjelang kalender lunar Cina yang terbahagi kepada kitaran 12 tahun yang dinamakan sempena nama haiwan. Manakala keunikan yang terdapat dalam perayaan ini adalah adat dan pantalaran yang diamalkan seperti memberi angpau kepada kanak-kanak, berkumpul untuk hidangan malam pada sebelum Tahun Baru Cina dan sebagainya. Perayaan Tahun Baru Cina lazimnya akan disambut secara besar-besaran sebagai kedatangan Tahun Baru. Sekeliling rumah akan dibersihkan dan ada juga perabot yang akan ditukar kepada yang baru. Hari pertama Tahun Baru Cina selalunya disambut dengan meriah. Setiap orang akan menggayakan pakaian baru dengan warna yang itu semua orang akan dikehendaki makan makanan vegetarian. Mereka yang sudah berkahwin dikehendaki memberi angpau kepada yang belum berumah tangga.
sepanjang 2 hari pertama Tahun Baru Cina, mereka dilarang menyapu kerana kuatiri akan menghalau segala tuah. Sekarang, pantang larang ini tidak lagi diikuti sepenuhnya. Selepas hari ketiga, rumah akan dibersihkan semula. Buah limau Mandarin dan kuih bakul menjadi lambang perayaan Tahun Baru Cina. Ungkapan yang paling popular diucapkan adalah gongsi facai yang bermaksud salam sejahtera dan murah rezeki. Seterusnya, terdapat beberapa kebaikan perayaan berbilang kaum di Malaysia. Antaranya, dapat menyehatkan silaturahim antara kaum. Ini dimaksudkan semua perayaan ini disambut bersama-sama untuk memastikan interaksi antara kaum dan hubungan erat akan terjalin. Perayaan di negara ini mempunyai konsep rumah terbuka. Okey, ini akan diadakan majlis melawat rumah orang yang menyambut sesuatu perayaan itu. Contohnya Aidilfitri, sesuatu individu akan melawat sesama mereka, sama ada Cina, Melayu ataupun India. Lawatan yang diadakan sudah pasti akan menyebabkan berlakunya interaksi antara kaum. Oleh itu, perayaan memang mampu meningkatkan interaksi antara kaum. Ia wujud ketika melawat rumah seseorang itu akan meningkatkan pengetahuan masing-masing antara budaya dan kaum lain. Pemahaman sebegini menjadikan masyarakat lebih faham akan tindakan sesebuah kaum itu dari segi perayaan yang disambut oleh mereka. Sudah pasti tidak akan timbul sebarang salah faham antara kaum, malah merapatkan hubungan silaturahim antara mereka juga. Okey, seterusnya, kebaikan yang kedua adalah untuk semangat perpaduan antara masyarakat dapat dipupuk. Hal ini kerana sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Tahun Baru Cina dan Deepavali boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adab bersam sesama masyarakat sambil memperbaharui ikatan persahabatan. Keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Contohnya, rumah terbuka bagi setiap satu perayaan dapat diadakan untuk meraihkan perpaduan kaum yang memupuk amalan ziarah menziarahi, saling menolong dan semangat kejiranan sebagai budaya harian mereka. Okey, seterusnya, kebaikan yang ketiga pula ialah dapat memupuk semangat toleransi antara kaum. Hal ini kerana semasa kita menghadiri perayaan maupun jamuan raya atau pelbagai aktiviti yang disambut waktu perayaan ini juga untuk mengenali adat resam setiap kaum dengan lebih mendalam. Sekaligus dapat menjana sikap bertimbang rasa, tolak ansur antara sesuatu kaum dan menghormati. Setiap kaum yang ada di negara kita sedia menerima adat resam dan budaya kaum lain selain dapat menikmati juadah tradisional masyarakat mengikut kaum yang ada di Malaysia. Masyarakat yang datang berkunjung ke rumah kita bukan sahaja dapat menyeratkan hubungan sesama kaum, tetapi kita juga dapat memeriahkan suasana perayaan serta menyeratkan hubungan silaturahim antara budaya di Malaysia. Okey, itu saja untuk kebaikan perayaan yang disambut antara kaum. Terdapat beberapa kelemahan juga dalam perayaan berbilang kaum. Ini adalah seseorang yang berlainan bangsa. Bahasa Melayu adalah bangsa kebangsaan di negara kita, manakala bangsa lain adalah bahasa Cina dan bahasa India. Selalunya, apabila tiba hari perayaan, bangsa masing-masing akan bercakap dalam bahasa ibunda mereka dan ini secara tidak langsung akan menimbulkan kesukaran untuk berkomunikasi. Perkara ini amatlah tidak baik kerana dengan perkara ini, ia akan membuat kaum lain merasa diri mereka terpinggir atau disindir kerana tidak memahami bahasa kaum lain. Seterusnya, terdapat juga sifat malu untuk menghadiri majlis perayaan kaum lain. Hal ini kerana mereka kurang dengan ilmu pengetahuan dengan perayaan kaum lain, seperti adat resam yang dilakukan kaum tersebut. Kebanyakannya tidak berani untuk bergaul dengan kaum lain kerana terdapat sifat takut seperti takut tersalah bahasa dan salah anggap antara sama. Juga individu yang takut bergaul dalam majlis perayaan kaum kerana pantang larang agama masing-masing.
Kebiasaannya, perkara ini dalam makanan yang dihidangkan dalam majlis. Selain itu, masih ramai yang tidak menjemput kawan-kawan mereka yang berlainan kaum untuk hadir ke dengan anggapan bahawa majlis. Semua kelemahan tersebut dapat dibendung jika ilmu dan pengetahuan tentang majlis perayaan kaum masyarakat di Malaysia. Antara cadangan atau dari kecil lagi. Sebagai contoh, ibu bapa mendidik anak-anak mereka dari rumah supaya hormat perayaan yang terdapat di sekolah juga memainkan peranan yang penting kerana di sekolah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan amatlah penting perpaduan dalam kalangan pelajar. Apabila mereka telah didedahkan dengan pelbagaian bangsa dan padu adalah lebih berkesan. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan pelbagai aktiviti menarik seperti pertandingan pakaian tradisional Malaysia atau majlis makan yang menghidangkan pelbagai jenis makanan dari setiap kaum. Di sini juga dapat melahirkan generasi muda yang sedar akan peranan mereka terhadap perpaduan kaum. Generasi inilah yang akan memimpin Malaysia pada masa yang akan datang. Selain itu, apabila tiba musim perayaan, ramai jiran perayaan Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan Tahun Baru Cina semuanya mengadakan rumah terbuka yang sangat meriah dan menarik dari segi budaya, agama dan adat. Semasa menghadiri rumah terbuka, pada waktu inilah rakyat Malaysia boleh mengenali adat resam setiap kaum supaya sifat perpaduan itu wujud dalam setiap orang. Kerajaan di Malaysia juga kerap mengadakan rumah terbuka secara besar-besaran dan dengan cara ini lebih senang untuk rakyat Malaysia yang tidak mempunyai rakan berlainan kaum untuk mengunjung rumah terbuka yang dianjur oleh kerajaan. Oleh itu, mereka akan dapat berkenalan dengan kaum lain dan mengeratkan hubungan sesama kaum dan juga memeriahkan lagi suasana di rumah terbuka tersebut. Terdapat juga cara lain untuk memupukkan semangat perpaduan dalam kepelbagaian kaum, iaitu dengan aktiviti fizikal seperti Hari Keluarga. Hari Keluarga tidak semestinya boleh diadakan sesama keluarga sendiri. Malah aktiviti ini boleh diwujudkan bersama jiran tetangga. Aktiviti ini boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat untuk mengeratkan hubungan secara kaum. Dengan aktiviti ini, setiap orang berpeluang untuk mengenali dan berkomunikasi dengan jiran tetangga secara langsung dapat memupuk semangat perpaduan. Akhir sekali, perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat kaum dan budaya di Malaysia merupakan aspek yang penting dan untuk mewujudkan perpaduan. Walaupun terdiri daripada latar belakang yang berbeza, apabila diadakan sesuatu persembahan untuk meraihkan tarian oleh pelbagai kaum, persembahan kebudayaan yang unik ini secara tidak langsung dapat menarik minat pelancong. Tegasnya kepelbagaian kebudayaan yang ada di negara kita, perpaduan kaum dan mengenali antara satu sama lain. Okey, kesimpulannya, maka terbuktilah bahawa perayaan berbilang kaum yang melibatkan semua kaum iaitu Cina, Melayu dan India adalah satu aktiviti yang kreatif dan melalui interaksi antara individu dan masyarakat dapat melahirkan untuk melaksanakan aktiviti yang ditransformasi secara terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya dan menunjukkan sikap positif untuk merapatkan lagi sesebuah kaum. Okey, semangat perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Ailadha, Tahun Baru Cina dan Deepavali ini juga secara tradisionalnya yang dilaksanakan setiap tahun bagi masyarakat dapat menerapkan ciri perpaduan antara Islam dan bukan Islam yang tidak mengabaikan unsur at-tasyawubah yang bermaksud penyerupaan dan unsur-unsur yang bertentangan dengan agama masing-masing dengan memberi nilai yang berkonsepkan menghormati antara satu sama lain dan merupakan nilai yang tinggi dalam pandangan hidup masyarakat secara kreatif dan memberi dalam penglibatan budaya hidup antara masyarakat. Terima kasih.